الآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا وذوي الحقوق علينا على نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى وأن يشف مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين وأن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين على هذه النية وعلى كل نية صالحة شيء لله تعالى. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إن الصراط المستقيم صراط الذين Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wa intifa wa ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa mardatihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Hari ini kita baca muka surat 22 bab rukun solat. Rukun semaya. Penggebau. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Maka jika sembahyang itu fardu, wajib padanya pada sembahyang fardu 3 perkara, iaitu qasad dan ta'arrud dan ta'ayyun. Dalam kitab ni ta'yin dak. Ta'yin. Hari itu kita cerita rukun yang pertama mesti niat. Niat dengan makna kita hadir ke dalam hati bahawa kita nak semaya. Kita hadir ke dalam hati bahawa kita nak semaya. Bila gitu tepat niatnya dalam hati. Apa yang kita ucap ke lidah itu tidak wajib, hanyalah sunat jua. Sekadar untuk membantu apa yang kita nak tetap ke dalam hati. Bila gitu dia buat mari perincian gapo yang kena ada pada niat. Tengoklah jenis semaya itu lagu mana. Dia kata sini kalulah semaya itu fardu, jika sembahyang itu fardu, yakni kalulah semaya itu jenis semaya yang wajib. Boleh jadi semaya wajib ni sama ada semaya 5 waktu tu lah. Semaya fardu 5 waktu, subuh, zuhur, isyak. Hak tu semaya fardu. Ataupun semaya nazar, hukum dia fardu juga. Kita menazar kita nak semaya. Ataupun kita nak qada semaya. Itu juga hukum semaya yang fardu, wajib kita laksanakan. Ataupun yang selanjutnya orang panggil i'adah, kita nak ulang semaya dalam waktu yang sama. Rasanya banyak kali dah kita sebut dah semaya i'adah. Kita semaya dah gorek sana, tiba-tiba ada saing kita mari nak semaya pula, sore diri dia. Jadi rugilah dia semaya sore. Kalau gitu kita nak semaya mula sekali dengan dia. Kali kedua tu hukumnya adalah sunat, tapi semaya tu masih lagi dinamakan semaya fardu. Dia akan masuk dalam kategori ni juga. Jadi kategori semaya yang wajib ini, dia kata kena ada 3 perkara dalam niat kita. Pertamanya qasad, ta'arud, ta'yin. Ni semua dah sebut dah daripada dulu sampai keluar ni. Jadi gapo dia qasad ni? Qasad ni maknanya kita tuju hati. Ta'arud kita tetapkan wak mana semaya ni jenis mana. Ta'yin kita tentukan kategori semaya. Baik kita kata, maka qasad itu seperti dia katanya. Kalaulah kita boleh berlapah, qasad ni supalah kita kata aku semaya. Dulu kita dah kata sahaja aku semaya. Gapo dia maksud sahaja? Maksudnya aku tak buat benda lain. Itu maksud sahaja ni. Maknanya rela hati kita semaya. Tak ada orang paksa ataupun bukan nak buat benda lain tak. Memang sengoti nak semaya. Itu maksud qasad. Aku semaya. Dan ta'arud itu menyebut akal fardu. Ta'arud maknanya kita nak bentar ke
Semaya kita ni jenis fardu ke sunat. Jadi ta'aruf di sini kita ngatakan fardu. Dan ta'yin itu seperti subuh atau zuhur dan umpamanya. Seperti mana zuhur, subuh, asar, ni orang panggil ta'yin. Maknanya kita tentu semaya jenis gapo kita nak semaya. Jadi kalau semaya fardu ni kena ada 3 benda ni. Sahaja aku semaya fardu gapo. Supaya tak tukang dengan benda lain. Kalau kata aku semaya tak tukang aku makan. Tak, boleh jadi kita saja-saja nak senang ke? Bukan gitu. Yang kedua ni semaya fardu ke semaya sunat? Allah ni fardu. Bila fardu kena sebut. Kalau semaya sunat tak sebut tak apa. Tapi bila sebut fardu ya kena ayat. Sebabnya takut tukar. Contohnya kita semaya goreng. Ada semaya sunat qabliyah, ada sunat ba'diyah, ada semaya fardu. Jadi kalau kita kata sahaja aku semaya goreng saja, tak boleh lagi tu semaya gitu. Sebab orang boleh tikar lagi. Maya goreng tu maya goreng gapo? Maya sunat ke maya fardu? Bila gitu kena tentu. Orang panggil kategori dia gapo? Kena kata fardu. Lepas tu pula bila kata fardu ni ada banyak jenis. Ada kalanya subuh, zuhur, asar. Jadi kena ayat jenis mana. Mudah ni. Hak tu kena ada dalam hati kita. Seperti diniatnya. Contohnya lah. Kita lapahnya kita kata sahaja aku semaya fardu zuhur. Memadalah. Padahal. Aku semaya fardu zuhur. Biar terlitah dalam hati kita tu. Tak kala mana kita akad takbir, kita ucap Allahu Akbar, biar ada dalam hati kita, kita kata gitu. Tak perlu berlapah sebutir-sebutir gitu. Tak tu. Niat ni maknanya ia terlitah dalam hati. Boh sekaligus gitu tu. Bukan kita duk baca dalam hati. Tu orang tak panggil niat. Tu orang panggil baca niat. Tak? Niat ni tak kira yolok dalam hati tu. Kira hak tu payuh kan ayat ni dah. Gak mari tu kira yolok. Faham tak? Gitu. Ini kalau dalam hati kita duk baca lagi tu, dia tak kemah mana lagi ni. Tapi bagi orang awam, memadai dah orang panggil muqaranah urfiyah dan sebagainya. Panjanglah tu kan. Cuma nak katanya padah tu. Ya jangan ngaji banyak, jangan melihat kat sini ni. Kalau tidaklah kali jadi was-was. Ada orang ni yang ngaji ni jadi payuh. Dalam sekali, Allah sebab ni tak masuk ni. Salah dia sebenarnya gitu. Dia faham kena baca dalam hati sahaja aku semaya fardu zuhur. Lepas tu pula ada pula awak ambil jenis lafaz niat awak comel juga menghadap kiblat kerana Allah Taala. Tak masuk sungguh dalam hati. Tak padai dengan akad takbir tu. Panjang jadi hak tu kata panggil niat. Tak. Dan kita nak makan ke? Kita niat juga kadang kita makan, tapi kita tak ada lama senyap gitu tidak. Mainlah gitu tu. Tak. Gitu. Supaya kita nak makan nasi kabu ke nasi lemak. Ada ke kita niat dulu? Tak ada. Ya kira lalu. Wak mana kita terlitah dalam hati, kita padu dalam hati juga, kita ayat ke orang junai ke tak? Kahwin nak nasi lemak 2 buku. Yalah tu. Tu bagi niat nak mudah. Takut mari wahabinya kata payah kita duk main ni sebab ni. Sebab kita sendiri. Bukan sebab orang lain tu. Baik, habis tu. Dan yang akmalnya, yang terlebih sempurnanya, lapah niat ni kita nak sebut lagu mana? Hendaklah disebut dengan lidah seperti dikatanya kata seorang yang semaya, usalli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Apa tu? Allahu Akbar. Itu dia kata. Terjemahannya, sahaja aku semaya fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Lepas tu Allahu Akbar. Jadi sini kita tahu lah, menghadap kiblat tunai kerana Allah Ta'ala ni sunat saja. Tak wajib. Pak wajibnya 3 perkara tadi. Aku semaya fardu ke apa? Hak tu ya. Lah dalam hati kira yola. Hak ni kalau semaya fardu. Dan jika semaya itu sunat, lawan bagi fardu. Sunat ni pula ada banyak jenis. Dia perinci. Kalaulah kata semaya sunat yang mempunyai waktu, maknanya dia terikat dengan waktu tertentu. Contoh lagu mana? Seperti sunat rawatib. Sunat rawatib kita terjemah bahasa Melayu kita kapit fardu lah dulu kat orang Melayu panggil dia. Orang Kelantan panggil kat semaya sunat kapit fardu. Maknanya dia rawatib yang sentiasa diulang-ulang
dia orang panggil berekel dengan semaya fardu. Tu semaya rawatib. Maknanya dia terikat dengan semaya fardu kita tadi tu. Ada kalanya sebelum kita semaya fardu, ada kalanya selepas daripada semaya fardu. Ni sah. Ataupun semaya sunat yang ada waktu yang lain. Contohnya semaya hari raya. Kita semaya hanya pada hari raya saja ya, 2 rakaat tadi. Hari lain tak boleh nak semaya. Ataupun kita semaya duha yang terikat dengan waktu duha. Matahari naik juga daripada fajar. Waktu tu orang panggil waktu duha. Mata orang panggil bom-bom nampak dah cahaya matahari tu. Tu orang panggil duha. Ataupun kita semaya waktu malam ni sebelum kita tidur. Orang panggil semaya witir dah. Lepas isya tu kita semaya witir. Sebelum witir kalau bulan puasa kita ada semaya tarawih. Tertentu pada malam-malam Ramadan saja. Hak ni semaya-semaya yang terikat dengan waktu. So kategori. Dan yang mempunyai sebab. Semaya yang kita laksanakan sebab tertentu. Gitu. Semaya yang mempunyai sebab dengan makna semaya yang terikat dengan sebab-sebab yang tertentu. Contoh, seperti semaya minta hujan. Lo ni kemarau, panas cek. Lepas tu lagu mana? Kita nak minta kepada Allah Ta'ala supaya turunkan hujan. Jadi salah satu caranya Nabi ajar kita semaya sunat. Jadi semaya sunat tadi tu sebab apa? Sebab nak minta hujan. Dan sembahyang gerhana dengan makna semaya dengan sebab berlaku gerhana. Jadi dua jenis semaya ni, yang terikat dengan waktu ataupun yang terikat dengan sebab, maka wajib padanya pada semaya sunat yang gini ni qasak dan ta'yin jua, yakni qasak dan ta'yin saja. Kalau gitu qasak kita kata aku semaya. Tentu semaya gawa. Aku semaya duha pada, aku semaya tarawih pada, aku semaya raya pada. Gitu ya. Raya pula kena tentulah, raya Aidilfitri ke Aidil Adha, kena tentu gitu. Apa ada situ dah? Tiada niat sunat. Tak perlu kita niat sunat. Tak perlu kita kata aku semaya sunat duha. Sunat tengah ni tak boleh sebut. Pada kata aku semaya duha lalu. Yakni tiada wajib ia niat sunat. Tak wajib kita niat sunat tadi tu. Kita nak kata sunat tu tak wajib sebab semaya ni memang sunat dah. Dia terikat dengan waktu ni dah. Tak ada dah semaya wajib yang terikat dengan waktu-waktu begini. Jadi tak tukar dengan benda lain. Kalau gitu tak perlu kita niat. Dan ditakyinkan qabliyah dan ba'diyah jika pada semaya yang ada baginya bagi semaya sunat qabliyah dan ba'diyah. Bagi semaya-semaya fardu yang ada kapit fardu depan dengan belakang. Contoh apa? Zuhur, Gorek, Isya. Tiga semaya ni ada sunat qabliyah, ada sunat ba'diyah. Kalau kita nak semaya sunat qabliyah dengan makna sebelum kita semaya fardu, itu kena masuk qabliyah. Sebab apa? Sebab ada semaya sunat ba'diyah. Dia takut tukar tu, jadi kena tentu. Lepas tu dia kata tak tukar dah ustaz. Sebab kalau kata qabliyah mesti sebelum semaya, tak gitu? Kena beringat. Memang betul semaya qabliyah ni sebelum kita semaya fardu. Hak tu dikira dengan makna mula-mula ataupun permulaan waktu yang kita boleh semaya qabliyah ialah bila mana masuknya waktu semaya. Tetapi semaya sunat qabliyah ni boleh lagi kita laksanakan sehingga mana? Sehingga habisnya waktu semaya tadi. Dengan erti kata lain, boleh juga kita buat sunat qabliyah selepas kita semaya fardu. Contohlah, kita duduk semaya sini ke, iso gaduh semua kita ni. Kira bel juga, kira qomat selalu. Tak ada kita nak semaya sunat qabliyah iso. Balas cerita lah je semua. Sopolah masjid lain pun gitu berlaku. Kalau gitu rugilah ustaz, kita tak ada nak semaya sunat qabliyah iso. Jangan kata rugi. Boleh lagi kita semaya sunat qabliyah iso selepas fardu iso, boleh. Sebab dia tak habis lagi waktu dia. Tak habis lagi waktu dia. Kalau semaya sunat ba'diyah iso,
Dia hanya boleh dilaksanakan selepas fardu isya. Selepas semaya fardu. Tetapi kalau qabliyah ni masuk waktu ya boleh buat dah. Selepas tu pun boleh lagi kita buat. Jadi lepas maya isya juga boleh jadi kita naik 2 rakaat dulu. Qabliyah so, lepas tu ba'diyah so. Jadi tak luputlah kita. Kalau orang tak mengaji tak tahu. Dia tak mengaji tak tahu. Supaya juga semaya subuh semaya subuh. Bila mana kita tak ada nak semaya sunat qabliyah subuh, boleh jadi kita bangun lewat mari masjid orang semaya dah subuh. Jadi gitu lagu mana ni? Kita boleh qada semaya sunat subuh tadi. Kita belajar dah lepas ni kot ataupun di kitab-kitab lain ada beberapa waktu yang kita harus semaya, tak gitu? Antaranya selepas daripada semaya subuh. Lepas semaya subuh tak boleh dah nak semaya sunat. Tapi kadang-kadang kita pergi tempat-tempat tertentu, contohnya pondok ataupun masjid-masjid yang tertentu ni, kita tengok ada selepas semaya subuh ni ada orang yang bangun pula semaya 2 rakaat. Jangan kita ingkar 100% lagi. Tak boleh kata-kata guano dia mau semaya lepas subuh. Jangan ingkar 100% lagi. Kena tanya dia dulu. Dia mau semaya gapo? Boleh jadi dia semaya qada, tak gitu? Maknanya tak harus tengok tu. Sebab hari semaya lepas subuh ni ada semaya-semaya tertentu ya harinya. Ada semaya yang tak hari. Kita akan ngaji lepas ni ya. Antara lain yang tak hari juga ialah bila mana kita nak qada semaya sunat qabliyah subuh tadi. Semaya sunat qabliyah subuh sebelum semaya subuh tadi. Jadi dia boleh pula bangun lepas subuh tadi tu 2 rakaat pula niat qada sunat qabliyah subuh tadi. Kalau gitu tak hari adalah dia semaya 2 sunat tadi. Dia jaga, jenis orang jaga semaya sunat subuh kan. Qabliyah dah lah sebab tak ada dah sini. Dia kata sini kena ayat qabliyah dan ba'diyah ni kalau semaya tu ada qabliyah dan juga ba'diyah. Comel Haji tanya. Kalau gitu kalau semaya subuh, semaya asar dah hanya ada qabliyah saja tak gitu? Kena sebut juga qabliyah? Tak perlu sebut. Tak wajib sebut qabliyah. Tak wajib kita ta'yin. Sebab apa? Sebab hanya ada sunat tu saja. Jadi boleh kita kata aku semaya sunat subuh. Qada tak wajib sebut. Samalah juga dengan tunai. Tunai, qada ni tak wajib kita sebut. Rakaat kita tak wajib sebut. Yang wajibnya 3 kali tadi kalau semaya fardu. Kalau semaya sunat yang ada waktu 2 kali tadi. Perbuatan tu orang panggil qada. Tetapi tak wajib kita sebut qada. Gitu nak ayat. Kita tak perlu sebut pun. Kita tak wajib niat. Tetapi perbuatan kita semaya tadi tu jadi qada lah sebab lepas waktu dia tu. Lepas waktu semaya subuh. Sebab tika tu tak ada dah waktu semayanya. Wak kata ada qabliyah dengan ba'diyah ni lah. Qabliyah dia tak akan habis melainkan selepas habisnya waktu semaya. Tapi kalau semaya subuh dengan asar ni lepas habis semaya subuh dengan asar tu tak ada dah semaya sunat tak gitu. Jadi kalau nak buat juga lepas tu orang panggil qada. Cuma tak wajib kita niat qada. Dia jadi automatik selalu dah qada. Sebab mana-mana solat yang dilakukan selepas waktu dia orang akan panggil qada. Orang panggil gati lah. Qada ni makna gati. Mana-mana solat yang dilakukan dalam waktu dia automatik orang akan panggil adaan tunai. Jadi tunai automatik. Tak perlu kita niat. Cuma dia kata supaya tadi comelnya kita niat. Nampak tak? Comelnya kita niat. Jadi semaya fardu yang tidak ada sunat qabliyah dan juga ba'diyah. Bila kita nak semaya sunat, hak tu tak perlu kita ta'yin. Dengan mana kalau nak semaya sunat subuh ataupun semaya sunat asar, tak perlu kita kata qabliyah. Pada kata semaya sunat subuh ataupun semaya sunat asar. Mada gitu ya. Habis kategori ni. Masuk pula kategori yang terakhir. Jika semaya itu sunat mutlak. Apa maksud sunat mutlak? Dengan makna semaya sunat yang tak terikat dengan waktu, tak terikat dengan sabab. Dia tak terikat dengan gapo-gapo.
kita semata-mata nak semaya sahaja. Semaya sunat sahaja-sahajalah. Contoh seperti mana kalau kita baca dalam riwayat-riwayat ulama-ulama dulu, dia semaya 1000 rakaat. Tu semaya sunat mutlak tu. Saja-saja dia nak semaya. Dia tak terikat dengan waktu, tak terikat dengan sebab. Maka memadai padanya kosak jua. Mada kita niat, aku semaya. Habislah. Rakaat tak sebut pun tak apa. Rakaat tak sebut pun tak apa. Yang wajibnya hanya kata dalam hati kitanya, aku semaya. Apa dia lah? Bukan kata aku makan dia. Bukan kata aku ni duduk senerobik dia tu. Habis tu. Niat. Dalam kitab kita ni tak panjang lebar ya cerita ni. Sekadar ya. Dalam kitab lain mungkin dia akan cerita panjang lebar lah. Dia balasah kita ni pun banyak dah duk baca kitab semaya tu. Masa Azhar duk baca, habis orang dah duk bacanya, tapi kita peringat, panah mula. Takut-takut terlupa ke ataupun kita salah faham sebelum ni. Habis ni, tak ada soalan dah bab niat ni. Habis. Dan keduanya daripada rukun-rukun semaya, qiyam. Yakni gapo dia masuk qiyam, sebab qiyam tu bahasa Arab, kita tak faham orang Melayu. Yakni berdiri betul pada sembahyang fardu bagi yang kuasa berdiri. Qiyam tu terjemahannya ialah berdiri betul. Rukunnya ialah berdiri betul pada sembahyang fardu bagi yang kuasa berdiri. Kenapa? Bukan kata diri saja dah. Maksud diri sini mesti diri betul. Betul-betul berdiri. Bahasa Melayu boleh pergi belakang-belakang dah. Betul-betul berdiri, bukan acah-acah berdiri dia. Mesti diri betul. Mana? Pada semaya fardu saja. Ada pun selain semaya fardu tak wajib diri. Kena faham? Lepas ni dia akan cerita lah. Kena faham dulu ayat ni. Awak kata kena berdiri betul ni pada semaya fardu. Lepas tu pula bagi siapa? Bagi orang yang boleh berdiri, orang yang kuasa berdiri, orang yang mampu berdiri, orang yang larat berdiri. Bagi orang yang tak larat, tak wajib berdiri. Gitu kan. Boleh faham dah sebenarnya situnya. Dia akan perinci lepas ni. Lepas tu diri betul ni lagu mana? Tak faham kita diri betul ni. Tak, ada ke diri ada banyak jenis. Maka dia kata dengan dibetulkan belakangnya seorang yang semaya. Betul sini dengan mana dia kena betul tulang belakang dia. Jangan bokok. Maknanya kalau kita duduk gini, sepaham boleh. Kuat mana duduk bokok ni? Orang pun tak panggil diri betul gini ni. Kalau kata berdiri kat, maknanya kita pergi atas kaki kita tu, gagah kaki, tapi tulang belakang ni kena betul. Tak perlu tegak sepung askar tu, tidak. Tapi dengan maknanya bukan kata bokok. Mesti kena betul. Tapi kena baca perhabis ni, takut tak faham. Kalau ibu dengar sini hanya ada banyak lagi perincian ni. Dan jika dengan bersandar kepada sesuatu, umpama jidar sekalipun. Jidar dengan maknanya dinding. Dia kata kita kena betul belakang kita ni, sekalipun kalau kita kena sandar kepada sesuatu. Contohnya kepada dinding. Kitanya kalau kata diri seorang gini ni tak boleh. Tak boleh diri betul. Dia jadi uyah-ayah gitu. Bila boleh jadi diri betulnya? Nyanda dinding boleh diri betul. Sekalipun begitu kena berdiri. Bagi orang jenis gini, dia kalau seorang ni gogek. Bila dia jadi tak gogeknya? Kalau nyanda. Kalau gitu kena nyanda juga. Sebab dia boleh diri dengan bantuan benda lain. Tak apa, kena berdiri juga. Ataupun dia jenis kena pegang tukar. Barulah dia boleh diri gagah. Maka kena pegang tukar. Maknanya dia mampu lagi berdiri. Tak gitu. Sebabnya kalau kata dia nak pergi tandas, dia boleh diri. Tanya nak pergi makan, dia boleh diri. Kalau gitu dia memang mampu berdiri ni. Jangan dia kata tak mampu pula. Tak gitu. Cuma dia kata hamba mampu tapi kena pegang. Kalau gitu kena pegang juga. Maknanya dia memang mampu lagi. Gitu. Jadi dia kata kena betul tulang belakang ni, sekalipun kalau kata bersandar kepada sesuatu yang lain, umpamanya dinding sekalipun. Maka jika berdiri pada hal bongkok ia, kalau dia diri walah dia bongkok,
dengan bahawa jadi ia bagi rokok itu terlebih hampir. Malah kita baca. Maka jika berdiri, dia nak semaya ni dia kata dia diri. Padahal bokok ia. Walha kita tak nampak diri tu. Nampak dia bokok. Dengan bahawa jadi ia bagi rokok itu terlebih hampir. Nak kata bokok ni lagu mana? Kalau nak banding tulis belakang dia ni, peratusan ke rokok tu lebih tinggi. Tak? Kau rapat nak ke rokok tu. Bukan kata kau rapat ke diri dia. Dengan sekira-kira tiada dinamakan qiyam. Kalau orang tanya, demo ni diri kau bokok ni? Orang kata bokok tu. Rapat ke rokok tu. Kalau gitu tiada sah ia. Tak sah. Dia boleh berdiri. Tiba-tiba dia pergi buat bokok. Boleh jadi ada orang jenis gini. Dia kata nak khusyuk. Jadi kat semaya gitu. Kalau tunduk kepala saja tak apa, sunat kita tengok mata kita dekat tempat kita sujud. Lah ni duk saja-saja genda. Tulis belakang dia tu. Dengan dasar dia kata hamba nak khusyuk. Jadi gini dia semaya. Orang tengok kat belakang tu, bokok dah ni. Walhal lepas semaya, gagah molek. Tak sah semaya dia. Ingat. Ni kadang-kadang kena tipu setan. No, setan kata khusyuk sikit ngak. Tunduk lagi. Kita buat Allah. Tak tua pula lalu Allah kau tunduk. lah sekali tak sah semaya, tak khabar. Ni kata orang jahil buat amalan ni. Orang jahil buat amalan. Ataupun dia pegang pakai serba besar Allah kau enggak Allah. Tak usah. Walhal boleh berdiri. Tak boleh gini. Lepas tu kalau kita memang jenis bokok lagu mana Ustaz? Kita ni memang tua dah. Orang panggil dulu orang tua jenis bokok. Orang panggil bokok ke apa orang panggil? Bokok 7. Bokok 7. Hamba aja kelis ni duk pondok dulu mocik-mocik ramah. Bokok 7 dengan mana memang jalan tu sepengah rokok dah dia. Dia nak tengok depan tu kena kat kepala. Bokok 7. Nampak jenis 7 dah. Jadi gini lagu mana Ustaz? Tak usah sama ke mayam? Tidak. Ada biasa gitu dah. Dah memang kalau nak betul tulis belakang dia tu kat patahlah tulis belakang dia nya. Kalau gitulah ke mana? Maka dia kata, maka jika lemah daripada berdiri betul dan jadi ia orang semaya tu seperti orang yang rokok dengan sebab tua atau lainnya, wajib berdiri seperti itu. Tengok. Kalulah seseorang itu lemah daripada diri betul, tak boleh nak betul tulis belakang dia lepas tu jadi gana dia nya dan jadi ia seperti orang rokok. Kedudukan dia ni memang bokok sepengah orang rokok dah. Apa jadi gitu tu? Pertamanya dia kata dengan sebab tua, boleh jadi sebab tua dah. Dia duk kerja duk gini ke, contoh seorang orang jual burger. Ramai ni. Umur 20 lagi dia jual burger. Bila siapa umur 60 tu kita tengok gitu. Dia jadi sebab apa? Sebabnya dia duk main jual burger sama kan, sehari-hari tu dia jadi gitu automatik. Supaya juga dengan orang ngaji kita kadang-kadang ngaji kita duk gini semua. Jadilah kali dia tua tu kan jadi duk gini juga. Sebab lama dah masa dia. Atau lainnya boleh jadi bukan dengan sebab tua, contohnya sebab sakit, osteoporosis. Tulang belakang belok misalnya. Ataupun kena tel ke sain dia semalam tu kan. Tak boleh nak betul tulang belakang jadi belok gitu. Wajib berdiri seperti itu. Kau dah tu lah. Dah demo boleh diri sakat tu ya. Tak perlulah demo ni usaha kena betul tulang belakang tu, tak perlu. Kerana hampirnya daripada berdiri betul. Hak tu ya boleh. Buat dekat dengan berdiri betul. Lepas tu kalau tahi nak rokok lagu mana? Dah demo bokok 7 dah. Lepas tu nak tahi rokok gitu juga ke? Maka dia kata dan wajib ditambahkan bongkok bagi rokoknya. Nak beza antara bokok rokok dan juga bokok tanya diri juga. Maknanya tahi nak rokok tu kena rendah sikit lagi. Supaya kita semaya duduk lah. Kita semaya duduk kan. Maknanya tahi nak rokok dengan sujud tu kena ada beza lah. Rokok rendah sikit, tahi nak sujud rendah lagi. Gitu supaya ada beza, bukan serupa lah kau. Maka jika lemah daripada qiyam, ada orang ni dia tak boleh nak diri langsung Ustaz. Boleh jadinya
dia ni mari gauk kalau misalnya tak boleh nak berdiri, time tu tak boleh berdiri, boleh duduk saja ataupun lumpuh dah dia Ustaz. Duduk ia betapa yang dikehendaknya, maka wajib dia semaya dalam keadaan dia duduk betapa yang dikehendaknya ni dengan makna sekadar yang mampu, yang dia mampu. Duduk sekadar yang dia mampu. Duduk ni ada banyak jenis. Ada time kita duduk sela, ada time kita duduk iftirash, ada duduk tawarruk, ada time duduk atas kursi. Lagu mana awak molek duduknya? Dia kata sini, dan duduk iftirash itu afdal daripada tawarruk dan umpamanya umpama tawarruk. Kita nak semaya ni, kalau semaya duduk, comelnya duduk serupa dengan tasyahud awal. Perhati dia lah. Duduk serupa gitu, hak tu lebih afdal. Maknanya lebih banyak pahala berbanding dengan gaya-gaya duduk yang lain. Nak dibandingkan serupa dengan tawarruk kita duduk tasyahud akhir tu kategori selepas tu. Dia kalau ikut terutannya, yang pertama duduk iftirash, serupa duduk tasyahud awal. Yang kedua duduk tarabbuk. Tarabbuk ni duduk sela. Ni kategori kedua. Cara dia. Lepas tu barulah duduk tawarruk. Tawarruk ni serupa tasyahud akhir. Itu kedudukan duduk. Dulu kita duduk semaya atas kursi. Allah ni lah mudah duduk atas kursi. Ala kulihat tak ada masalah belaka tu. Asal boleh duduk kira yolo lah. Maka jika lemah daripada duduk, tak boleh juga nak duduk. Diri tak boleh, duduk pun tak boleh. Lepas tu nak semaya kan? Sembahyang ia berbaring atas lambungnya. Ni atas tulang rusuk. Kita semaya mengiring. Yang afdalnya ngiring ke mana? Ngiring atas lambung yang kanan. Ngiring atas lambung yang kanan dan dihadapkan kiblat dengan mukanya dan hadapan badannya. Jadi muka dengan hadapan ni kena menghadap kiblat. Comelnya ngiring atas lambung kanan. Kalau tak boleh juga barulah lambung kiri. Dia kata dan makruh berbaring atas lambungnya yang kiri dengan tiada uzur. Kita boleh guna lambung kanan, tengok kita baring ke alik kiri. Kalau tak ada sebab gapo-gapo, makruh. Tak comel mana. Melainkan kalau ada uzur. Contohnya kita ni sakit dah. Kita dah sakit dah, baring di hospital. Kita baring gini. Kalau nak guna kepala kau ni lah, kepala kau ni. Kita duduk hospital, kepala kau ni, kaki kau ni dah. Tuanya tak boleh nak bangun diri dah. Nak sembahyang kan boleh ngesok gitu tak? Boleh ngek. Kalau nak baring ke lambung kanan, belawai ke kiblat. Jadi terpaksa dia kena ngiring ke kiri. Kalau gitu tak apa. Kalau boleh alih katil dia tu tak apalah. Macam mana? Lah ni tak boleh nak alih katil, duduk hospital KJL ni bukan kita hospital swasta. Maka kalau gitu dia terpaksa semaya atas lambung kiri. Tak apa, tak makruh. Bahkan wajib pula kayak gitu. Sebabnya nak menghadap muka dan juga dada dia tadi. Dan jika lemah daripada berbaring, tak boleh juga nak ngiri ni. Lepas tu nak semaya guna, semaya ia terlentang atas belakangnya. Semaya seperti kita tidur. Terletak atas belakang gitu. Dan wajib diangkatkan kepalanya dengan sesuatu supaya berhadap kiblat dengan mukanya. Lepas tu nak ngadap mana? Kaki ngadap kiblat. Kalau gitu, kaki duduk sini, kepala duduk situ. Lepas tu kepala tu letaklah batas ataupun sesuatu yang tinggi supaya muka dia ni boleh ngadap kiblat. Gitu cara dia. Kena belajar ni dia sakit tak? Baru tahu. Sama ada kita sendiri ke ataupun ayah kita ke ataupun bini kita ke, boleh jadi belaka. Tanya duduk hospital, tanya duduk kalut nak tanya, lah kali tak tahu gapo tak semaya. Gitu so. Tak pasal-pasal. Awal kena semaya. Kena belajar. Lalu kena akak kepala dia sikit supaya berhadap kiblat dengan muka. Tu duduk hospital ni comel, katil dia boleh akak. Kalau gitu mudah lah tu. Cara mudah sungguh tu. Hospital ni kat kebanyakannya patuh syariah banyak dah. Cara kedudukan katil, kita boleh menghadap kiblat. Lepas tu kita mudah nak ambil air semaya, boleh spray ke apa kan.
Sepitan ni jago banyak dah mengaplikasi ke hukum hakam syarak. Tak sepa zaman-zaman dulu payah. Lah ni mudah berlaku. Debu boleh nak beli, bagi orang yang tak boleh nak bertayamum ke apa boleh beli gitu mudah. Dan duduk ia bagi rokok dan sujud jika dapat. Hak tu tain diri. Ya, kita duk kecek ni bak diri, lepas tu tain nak rokok dengan sujud lah ke mana? Kalau boleh bangun, bangun. Lo ni tak boleh lah. Kalau mampu boleh buat gitu. Kalau tak boleh, nak buat mana? Maka jika lemah, hendaklah diisyarat dengan kepalanya. Dah kalau gitu gak tak boleh juga gak isyarat dengan kepala. Tain dia duk ngadap kiblat gitu gak, ngadap dengan kepala gini. Isyarat berlaku. Maka jika lemah, hendaklah diisyarat dengan kelopak matanya. Siapa tahap kita mau kata kena semaya. Bagi orang sakit yang ada kesedaran, dia akan semaya. Tapi bagi orang yang tak ada kesedaran kak, duk main gitu, nyanyi. Walau tanya sakit itulah Tuhan nak uji dia, Tuhan nak akad martabat dia. Tengok tak usah semaya. Kita juga anak-beranak pun kata biarlah abah. Biarlah abah hanya dia. Walau dia boleh semaya, ngajar. Bagi anak ataupun keluarga jaga sungguh, kita tengok memang ya ke semaya sungguh. Tengoklah atas nyakit ke apa. Kalau kata nyakit yang berat, apa ni, orang panggil hilang ingatan tu tak cek orang ke apa tu, tak wajib semaya dah. Tengok baliklah. Hak tu bab luar. Lo ni nak kata tak boleh nak diri duduk gini. Maka jika lemah, hendaklah diperlakukan segala rukun sembahyang atas hatinya. Mata pun tak boleh nak gerak tapi tuai khabar. Tuai khabar. Kalau gitu semaya lagu mana? Ngati lah. Maknanya dalam jiwa dia tu duk semaya lagi. Lepas tu nak ambil semaya ke apa tu lagu mana? Tak boleh nak gerak apa dah ni. Dengan Tuhan lah dia nya. Tapi tak, kalau dia dengar kata masuk dah waktu semaya ke apa tu, dia semaya dah. Dengan hati dia. Dan pada segala yang tersebut itu tiada kurang daripada pahalanya sesuatu. Atau ada beza ke pahala ni? Dia semaya duduk tertai gitu dengan kita boleh semaya berdiri ni, tak ada beza. Tuhan tak tengok beza kerana dia tak mampu. Jadi pahala serupa dengan kita semaya momong gini. Dan tiada wajib qada atasnya. Dia juga tak wajib dah qada. Kalau kata dia sihat lepas ni, tak wajib dia qada gini. Maka tiada gugur sembahyang daripadanya seorang selama tetap akalnya. Selagi mana kita ada akal fikiran yang warah, kita boleh membezakan baik dengan buruk, ketika tu kewajipan masih ada atas kepala tubuh kita. Jangan kita mudah-mudah kata nak tinggal sembahyang. Dan ketiganya daripada rukun-rukun sembahyang, takbiratul ihram. Kita ucap takbir, bukan akad takbir, ucap takbir. Takbiratul ihram dengan makna kita ucap takbir, yang mana takbir ni mengharamkan perkara-perkara yang halal sebelum daripada kita semaya. Kalau kata sebelum kita semaya kita boleh sentuh tenok, kita boleh makan, kita boleh gerak, boleh kacak. Tapi bila kita ucap ya takbir Allahu Akbar, haram dah lah semua benda-benda tadi. Sebab itu namanya takbiratul ihram. Takbir maknanya kita baca ucapan takbir. Ihram maknanya kita mengharamkan perkara-perkara yang dihalalkan sebelum kita sembahyang. Wajib atas yang kuasa menutur dengan dia. Wajib takbiratul ihram ni juga kena atas orang yang boleh berkecek. Kalau orang bisu tak wajiblah dia baca takbir ya. Tak tubik suara tu. Hak ni wak kata wajib kena ucap Allahu Akbar bagi orang yang boleh bertutur. Patut orang bisu lagu mana lepas ni ya? Lagu mana kita nak ucap takbir? Bahawa berkata ia seorang Allahu Akbar. Tu kena baca bukan o. Ramai kita ni duk o. Hamzah ni kita baca Allah, bukan Allah. Kena betul bukan O tapi E. Kena kata Allahu Akbar. Dan tertentulah pada takbiratul ihram dengan lapah
Allahu Akbar. Kena guna lapah ni, tak boleh guna lapah lain. Lepas tu ada kau orang guna lapah lain? Ada. Sebab makna lebih kurang sama. Contoh dia katakan, maka tiada sah Ar-Rahmanu Akbar. Dia kata puas dah Ustaz, 50 tahun dah kita semaya dia kata Allahu Akbar. Tukar kali. Gapo maksud Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Kita ngaji kat Kuala Harak dulu. Allah ni banyak nama. Kita baca surah ke, Suratul Rahman. Ar-Rahman tu nama Tuhan. Kita tukar, kita tak usah sebut nama Allah. Kita sebut Ar-Rahman. Kalau gitu Ar-Rahmanu Akbar. Ile ke bunyi. Sah ke tidak semaya dia? Tak sah. Sebab dia tukar. Mesti kena kata Allah, yang keduanya Akbar. Jangan tukar kata lain. Ataupun dia ngaji bahasa Arab, Akbar ni besar ataupun mulia, agung. Dalam bahasa Arab yang lain, apa dia berkata lebih kurang gitu? Pak biasa ingat gitu dah. Azam dah. Azim ni ke maha mulia, maha agung. Dia tukar, tak usah Akbar apa ha. Azam pula. Allahu Azam. Geger son ngagam Malaysia. Dia baca gitu. Sah ke tidak? Tak sah. Sebab dia tukar walaupun makna lebih kurang sama. Walaupun makna lebih kurang sama, maka tiada memadai tiap-tiap yang mengubahkan salah suatu daripada dua lapah ini. Tak boleh nak tukar. Kena guna Allahu Akbar juga. Jangan kita suka-suka nak tukar dengan lapah lain. Betul-betul nama Allah ada 99 nak tukar. Tak boleh. Kena guna lafzul jalalah. Dan tiada sah pula mendahulukan akbar atas lafaz Allah. Nak balik pula puas dah dia ikut Allahu Akbar, kita kata akbarullah. Ini dia lafaz tu. Tak sah juga. Mesti kena dulu lafaz jalalah, barulah kata akbar. Dan tiada mengapa. Tiada mengapa maknanya sah lagi. Tak batal ni. Diceraikan antara dua lafaz itu dengan alif lam. Seperti katakan Allahul Akbar. Boleh. Tak batal. Bukan kata kena buat dak. Kalaulah salah sebut, tak batal. Dia kata kalaulah kita ada beza antara lafaz Allah dengan akbar tu, kita masuk alif lam. Hak tu tak ada masalah lagi. Tak batal. Ya berlaku ni tanah-tanah Arab. Orang Arab ni kecek gini juga kadang-kadang. Supaya kita lah kecek Melayu ni tak betul belaka juga. Jadi orang Arab juga ni dia ada juga kadang-kadang dia silap kecek. Dia serah betul. Walau salah. Dia tak ngaji tata bahasa jadi benda yang tak perlu tulis alif lam, dia masuk alif lam. Orang ngaji Arab tahulah. Ada benda yang perlu masuk alif lam, dia tak masuk alif lam. Kalau dari segi makna tu dia ada kesan juga sebenarnya. Tak. Nakirah marifah apa tu, tapi dia buat gitu ke kocah habis. Tapi kalau gini sah lagi, tak batal. Dan dengan sifat yang tiada panjang. Dia tambah perkataan antara Allah dengan akbar tu. Sifat-sifat Tuhan. Contoh lagu mana? Sifat ni pula jangan panjang. Dengan makna kurang daripada dua. Tiada panjang di sini, dobit dia kurang daripada dua. Seperti Allahul Jalilu Akbar. Panjang dia ucap. Tapi Jalil tu sebab kata dia tengah ke? Allahu Akbar, dia masuk Al-Jalil tengah. Sah lagi semaya dia. Sah lagi semaya dia. Jangan dia buat lah ni. Tapi nak kata sah lagi, tak batal. Atau Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Allah rajinnya dia kata. Tapi tak batal lagi, sah lagi. Sebab perceraian tadi masih dikira pendek. Dua perkataan ke bawah. Tapi kalau lebih, bersalahan jika panjang. Seperti tiga sifat ataupun lebih. Dobit kata panjang ni, tiga sifat ataupun lebih. Contoh dia kata Allahur Rahmanur Rahimul Malik Al-Akbar. Tu panjang lah, tak salah tu. Kata lama dia baca takbir tu. Letih orang nunggu belakang. Ni tak sah, panjang lebar. Maka jika lemah daripada menyebutkan dia dengan lafaz Arab, kemudian daripada belajar bahasa Arab,
hendaklah diterjemahkan dengan barang mana luruh. Dia kata, maka jika lemah, kita tak boleh, kita tak mampu daripada menyebutkan takbiratul ihram dengan bahasa Arab. Kita tak boleh nak kecek bahasa Arab. Lidah kita ni jenis pelak, tak boleh kecek Arab. Boleh jadi berlaku gana ni. Contohnya orang asli, misalnya. Orang asli, dia baru kita nak belajar ajar semaya. Tak, kita baru nak ajar semaya. Dia baru masuk Islam ni. Kita ajar dah. Kemudian daripada belajar bahasa Arab, kita ajar dah ayatlah Allahu Akbar. Tak boleh ayat. Kecek Melayu pun tak pandai. Ni nak suruh kecek Arab. Lepas tu boleh kecek ke apa? Bahasa dia. Dia kata boleh kecek bahasa asal saja. Lagu mana ni? Hendaklah diterjemahkan dengan barang mana lurah. Lurah makna bahasa. Dia kena ucap juga ikutlah bahasa gapo. Dan jika dengan lain daripada lurahnya seorang sekalipun, walaupun bukan dengan bahasa yang ditutur sekalipun, tapi kalau dia boleh sebut, kena sebut. Allah ni dia tak boleh nak kecek Arab Allahu Akbar. Kalau gitu, kalau kata orang asli ni boleh kecek apa? Boleh kecek Melayu. Gapo terjemahan bagi Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Itu dia kata Allah Maha Besar. Gitu. Sebab apa kita terjemuh? Kerana bukan ayat Quran. Zikir ni bukan ayat Quran, boleh dia terjemuh. Tapi kalau kita masuk dalam 4 Fatihah ni, kalau dia tak boleh nak kecek bahasa, dia tak boleh nak baca surah Fatihah, dia tak boleh terjemuh. Yang nak terjemuh tu sebuti surah tu, dia kena ganti dengan ayat lain ataupun dengan zikir lain. Tapi dengan sebab takbiratul ihram ni bukan ayat Quran, dia boleh terjemuh kepada bahasa lain. Boleh terjemuh bahasa lain. Kalau kata dia boleh kecek Cina lah, gunalah bahasa Cina. Kalau boleh kecek Korea, duduk kecek Korea, tengok drama Korea kan? Tak ingat dah bahasa sendiri. Gila sungguh orang ni. Kalau gitu, iyalah Allahu Akbar tu dalam bahasa Korea. Ikutlah lagi demo lah. Asal boleh terjemuh ya. Dia kata gitu, tak apa. Itu pun lepas belajar lah ni. Tak boleh juga. Ni tak belajar apa, kata tak boleh dah. Sahabat ajar apa tak boleh dah kecek Arab. Belajar dulu, ikut dulu. Burung boleh ikut kita Burung apa tu? Burung tiru tak? Kita dah ucap 2-3 kali, dia boleh tiru. Burung boleh tiru kita. Apa demo tak boleh? Ni kalau jenis lidah pelak juga nak buat mana? Nak buat mana ni? Jangan digantikan dengan zikir yang lain. Jangan kita terjemuh. Jangan kita ganti dengan zikir lain. Contoh dia kata Allahu Akbar ni kita tak boleh Ustaz. Kita boleh sebut subhanallah. Jangan ustaz pun jangan duk kata gitu baca subhanallah. Jangan kata gitu. Ni ustaz pun bodoh juga selalu. Lalu bodoh ustaz ni. Dianya keluar huruf. Islam ke orang buat bukan Islam. Tuanya tak ngaji ke apa, orang malas tanya, lepas tu gitu lagu mana ustaz? Dia mau boleh ke apa subhanallah? Tak apalah subhanallah. Cahaya kita pula. Nanya kena terjemuh. Terjemuh bab ni. Bukan nak kata kau orang tak boleh duduk ni, nak katanya siapa-siapa pun. Takut ustaz dirilah mari bah ni ada mari malah. Ustaz, kita nak mayan ni tapi tak boleh nak sebut Allahu Akbar ke mana? Sudah. Ustaz diri pun tak boleh nak jawab kan? Sesak orang terjemuh dia. Dan wajib atas yang bisu. Orang bisu tak tahu suara lagu mana? Menggerakkan lidahnya dan 2 bibirnya dan daging anak lidah yang pada akhir langitnya dengan takbir atas qadar kuasanya. Maknanya kena gerak juga. Sekadar supalah dia ni ucap juga. Tuannya tak boleh nak tubik suara tapi seolah-olah dia ucap juga. Geraklah lidah tu. Kalau kata tak ada lidah, gerak mulut. Sekadarnya dia mampu. Dan demikian lagi segala bacaan yang wajib. Contohnya tasyahud akhir. Ataupun kita nak wisalah. Maka jika lemah daripada bacaan wajib, hendaklah diniatkan dia dengan hatinya. Bagi orang bisu ni, dia niat kat hati. Dalil-dalil. Dan wajib pula ia mendengarkan dirinya takbiratul ihram. Habis dah. Lah ni kita bila kita baca Allahu Akbar, kena dengar kat telinga. Zikir-zikir yang wajib ni, rukun yang wajib kita dengar dengan telinga kita. Sekadar yang mampu. Dengan makna tak geger apa semua ni, seolah-olah kita ucap tu
biar dengar kat telinga. Bukan kata kena derah dak. Seolah-olah kalau kita sebut suatu perkataan tu, telinga kita dengar. Kena dengar, jangan sosek saja, jangan duk bisik saja. Ada orang ni semaya bisik. Mulut tu nampak duk bunyi, tapi kalau kita pergi dekat kat bibir dia tu, tak tahu suara. Ni tak sah ni semaya gini ni. Dia kena bunyi juga. Paling kurang telinga kita dengar. Bagi orang tak ada masalah lah ni, kalau telinga dia bekok juga nak orang mana, memang tak dengar lah. Ataupun telinga dia ni masuk perah ke, memang tak dengar, tu tak apa. Ataupun dalam guruh ujian lebak, takzim pula, memang tak dengar lah telinga kita yang tu tak apa. Bukan kata kena berderah suara kita tidak. Rukun kauli yang wajib kena dengar kat telinga kita. Sama juga dalam bab luar semaya pun, kita baca Al-Quran kan, nak boleh pahala baca kena dengar, bukan bisik dia. Kalau bisik tu kita boleh pahala tengok dia baca dalam hati saja. Orang bukan boleh pahala baca. Pahala baca yang disebut dalam hadis alif 10 mi les 10 mi 10 tu, dengan makna baca ni tubiklah apa? Tubik suara. Gitu. Kecuali suara kita tak butin dah nak mana. Boleh jadi kita gigi palsu tak ada no. Pakai gigi palsu, lepas tu gigi palsu pun tak ada pula. Tu tak apalah. Ataupun kita tu bodoh. Memang setara tu yang kita boleh sebut. Tu lain. Hak ni nak kita boleh sebut ni. Demikian lagi segala bacaan yang wajib sama. Dan wajib dimuqaranahkan, disertakan niat dengan takbiratul ihram. Niat yang rukun pertama mesti sekali dengan takbiratul ihram. Adapun Imam Nawawi maka memilih ia akan memadai dengan muqaranah urfiyah. Lagu mana muqaranah urfiyah? Dengan sekira-kira dibirangkan pada uruf bahawasanya ia menghadirkan bagi semaya. Nama dia sebut tadi lah. Muqaranah urfiyah dengan mana kita telitah dalam hati juga. Kira ya dah boleh. Bukan dengan mana sepanjang kita takbir tu telitah semaya dah. Payah benda gitu. Pada telitah lah gitu tak apa. Dan disunatkan kemudian daripada takbiratul ihram ini bahawa membaca doa iftitah. Lepas baca takbir, sunat kita baca doa iftitah. Doa iftitah ni banyak riwayat. Dalam mazhab kita guna riwayat Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira sampai habis lah. Sampai habis. Ada riwayat yang lain juga, banyak riwayat tentang doa iftitah. Dalam mazhab lain yang ambil dalam kitab hadis ataupun kitab fiqh besar-besar, dia sebut beberapa jenis doa iftitah. Kita ambil tu. Kemudian dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunat juga kita baca tu, barulah kita baca Fatihah. Bab Fatihah ni kita baca minggu depan. Wallahu a'lam bissawab wa ilmuhu atam. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.